kalau kita ambil definisi hijrah ni sebagai satu berpindah dan bergerak, jadi orang itu nak pindah ke mana tak? Kecuali bila dah pencing baru kita nak bergerak balik kampung masing-masing tak? Bagaimana tak pencing kita buat di sini lah. Sebenarnya Nabi sebut dalam sebuah hadis, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Saya ulangi hadis Nabi tentang hijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Nabi sebut orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Jadi definisi hijrah bagi kita umat akhir zaman bukannya berpindah. Nabi dulu daripada Mekah ke Madinah, bukan. Untuk umat akhir zaman, kita rujuk pada hadis Nabi yang disebutlah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Itulah hijrah bagi kita di akhir zaman. Jadi kita dulu buat dosa, buat maksiat, selalu nampak orang, mengutuk orang, mengata orang, mengambil hak orang, mencuri kadang-kadang, kemudian kita menipu orang. Jadi banyak dosa kita dengan manusia dan juga dosa dengan Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Maka bila Nabi sebut al-muhajir adalah orang yang meninggalkan, maka kita berhijrah dengan sentiasa berubah diri kita pada setiap hari, setiap masa, setiap saat menjadi lebih baik. Itulah makna sebenarnya hijrah. Cuma fokus pada malam ni adalah kita nak berhijrah harta kita. Hijrah fokus malam ni sebenarnya orang hijrah harta menjadi sumber pahala buat kita. Bagaimana harta kita sama ada dalam bentuk wang ringgit. Berapa ni dek? 50. Sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun berbentuk bangunan rumah ataupun berbentuk tanah ataupun berbentuk saham, apa saja bentuk harta. Bagaimana kita nak pindahkan, nak hijrahkan harta ini berkekalan menjadi sumber pahala buat kita sampai hari kiamat. Sebab teman-teman tuan-tuan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu jenis infak. Bila mana kita keluarkan harta-harta kita, dalam kes ni contohlah RM50, kita keluarkan harta dalam bentuk ringgit, currency, kita niat dengan satu jenis niat ini. Bila kita niat dengan niat ini, pahala berkekalan ila yaumil qiyamah. Ada satu jenis niat saja. Kita kadang-kadang bagi harta pada orang, kita kadang-kadang orang minta derma, kita niat derma, betul. Orang minta sedekah, kita nak sedekah, betul. Orang minta infak, kita nak infak, betul. Orang minta zakat, kita niat zakat, betul. Orang minta bantuan, kita nak bantuan, betul. Orang minta pertolongan, kita nak pertolongan. Kata Nabi SAW, dalam banyak-banyak niat itu ada satu sahaja niat. Kamu kurang harta-hartamu, kamu niat dengan niat tersebut, pahala tidak akan putus selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Oh, kita tak tahu. Kita ingat sama je. Niat sedekah ke, niat infak ke, niat derma ke, niat hibah ke, niat hadiah ke, tak sama tuan-tuan. Semua tu infak, tapi setiap jenis infak itu tidak sama kesannya di dunia dan tidak sama kesannya di akhirat. Dan dalam banyak-banyak jenis infak itu, Nabi sebut ada satu jenis infak saja. Kita niat dengan niat tersebut, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Jadi kita nak bincang bagaimana indahnya infak itu. Harta kita cari di sini, tapi pahala berkekalan buat kita ila yaumil qiyamah. Itu pentingnya ilmu. Sebab kalau kita tak ada ilmu, kita tak tahu tu. Kita ingat sama je jenis infak ni. Rupa-rupanya tidak sama. Tidak sama. Sebab tu untuk ilmu ni hukumnya,
wajib. Wajib. Yang mana duduk atas rumah dia kena turun semua. Baik. Sebab hukum tak ilmu ni adalah wajib. Tapi masjid suruh buat ilmu kita tak bagi. Kita tak pergi pun. Sedangkan untuk ilmu ni wajib ke atas semua mukallaf. Nasib baiklah tidak dihukumkan wajib ke atas binatang. Kalau untuk ilmu ni diwajibkan ke atas binatang, saya ingat barisan lepas kali ni semua monyet-monyet, lembu-lembu, kerbau-kerbau, kambing-kambing, ayam-ayam. Tidak diwajibkan ke atas binatang menuntut ilmu, diwajibkan ke atas manusia yang mukallaf menuntut ilmu. Tapi manusia tetap tidak datang. Betul tak? Kalau binatang disuruh untuk ilmu penuh itik-itik. Betul tak? Tak sempat kita manusia tak boleh masuk. Ramainya nak dengar ceramah malam ni. Kan? Kena lembu satu tu 3 ekor penuh dalam ni. Baik, tuan-tuan berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab banyak harta datang muka bumi ni kita ambil dengan cara yang salah. Itu kita nak bincang pada malam ni. Kita tak nak harta-harta yang salah ini menjadi beban kepada kita di dunia. Yang paling kita takut dia juga menjadi beban kepada kita di akhirat. Apa harta salah? Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta pecah amanah, harta khianat, harta judi, harta zalim, harta aniaya, harta beras ugut. Tuan-tuan kerja polis, tuan-tuan tahulah bagaimana manusia mencari harta banyak dengan cara yang salah. Tuan-tuan terlibat dengan akta dan undang-undang. Saya nak tanya pada malam ni, cuba tuan-tuan beritahu saya bagaimana nak taubat harta curi. Kita sekarang ni terlibat harta curi, harta tipu, harta riba, harta rasuah. Macam mana nak taubat harta haram? Cuba cerita kat saya. Macam mana nak taubat harta haram? Harta tipu lah, contoh harta tipu. Macam mana nak taubat harta tipu? Contoh buat klaim palsu lah, harta tipu. Atau harta pusaka. Tipu adik-beradik, tipu mak, tipu ayah, tipu abang, tipu. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Harta pusaka itu paling mudah, harta pusaka. Kita makan harta haram sebab kita tipu anak-anak, tipu adik-beradik, tipu mak, tipu ayah, tipu abang, tipu kakak. Berapa generasi ni makan harta haram? Banyak kita terlibat dengan harta tipu dalam bab harta pusaka. Sehingga Quran tegur, wa ta'kuluna ad-daratha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kamu memakan harta pusaka tanpa mengira halal dan haram, kerana kamu sangat gilakan harta dunia. Tu Quran sebut gila kita harta dunia. Gila tipu abang, tipu kakak, tipu adik, tipu pak saudara, tipu mak saudara, tipu mak, tipu ayah, kerana nak dapatkan harta. Itu contoh harta pusaka. Kalau tipu itu satu hal. Jadi sekarang nak tanya sekarang ni, harta tipu ada kat kita. Tak kira lah berapa puluh ribu, ratus ribu, juta. Harta tipu tu aja. Macam mana nak taubat harta tipu? Tuan-tuan belajar undang-undang. Kalau buat kuasa undang-undang, ini hukum syarak. Saya sebut malam ni, harta tipu tidak akan diangkat dengan istighfar. Jangan main-main dengan harta haram. Harta tipu tidak akan diangkat dengan istighfar. Taubatnya bukan dengan istighfar. Harta tipu juga tidak akan diangkat dengan 2 rakaat solat sunat taubat. Juga tidak diangkat. Ramai kita salah faham dalam bab taubat. Ini saya belum masuk mengajar bab taubat ni. Sama ada kita dah taubat atau tidak, wallahu a'lam. Taubat ni ada 2 jenis, dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Sekarang ni kita taubat, kita nak tahu, aku taubat dosa dengan Allah atau aku taubat dosa dengan manusia. Sebab dosa dengan manusia
tidak akan diangkat dengan istighfar. Saya ulangi sekali lagi, dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan salat-salat taubat. Sebab tu saya geram bila ustaz-ustaz berceramah. Saya geram ustaz-ustaz bila jemaah tanya, ustaz, makcik ni banyak dosa, pakcik ni banyak dosa. Ustaz jawabnya, tak apa pakcik, tak apa makcik, tak ada orang yang tak buat dosa. Habis tu macam mana nak taubat ustaz? Banyakkanlah istighfar. Saya geram kalau ustaz cakap macam tu, sebab dia memberi salah faham kepada kita. Istighfar ni taubat apa? Dosa dengan manusia. Bukalah mana-mana kitab pun, bukalah mana-mana kitab pun, tidak akan diangkat dosa dengan manusia. Hanya istighfar tidak akan diangkat. Kita tak mengaji, kita ingatkan taubat ni istighfar. Apa makna istighfar? Tuan-tuan, taubat ni ada syarat sah kepada taubat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, jilid 1 muka surat 85, buka di bawah tajuk At-Taubah, jilid 1 muka surat 85. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Karangan apa? Karangan Imam Nawawi. Oh, ini siapa? Mazhab kita kan mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi, barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat itu tertolak di sisi Allah. Saya ulangi sekali lagi, bukan saya sebut, Imam Nawawi sebut dalam kitab Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang bertaubat tetapi mereka tidak menyempurnakan syarat sah kepada taubat, maka taubat tertolak di sisi Allah. Sekarang saya tanya malam ini, berapakah syarat sah taubat dosa dengan Allah? Berapakah syarat sah taubat dosa dengan manusia? Dah taubat kan belum kita? Sebab kalau kita tidak menyempurnakan syarat sah taubat, maka kita belum bertaubat. Sekarang saya tanya, berapa syarat sah taubat dosa dengan Allah dan berapa syarat sah taubat dosa dengan manusia? Tak tahu lah. Sebab tu untuk ilmu itu wajib. Kita main-main bila menuntut ilmu. Tuan-tuan, syarat untuk kita menghuni syurga ada dua sahaja. Satu, maghfirah Allah, pengampunan Allah. Yang kedua, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Sekarang kita nak menghuni syurga, Allah Ta'ala bagi tahu dua aja, maghfirah aku dan kasih sayang aku. Jadi sekarang kita nak kejar maghfirah Allah, kita nak tahu macam mana nak taubat daripada dosa, barulah kita mendapat pengampunan Allah. Tapi kita tak tahu macam mana nak taubat, malah kita tak tahu syarat sah taubat. Habis itu nak taubat kepada kita. Istighfar bukan syarat sah taubat. Salat-salat taubat bukan syarat sah kepada taubat. Habis itu Ustaz, apa syarat sah taubat? Tengah main-main kita, main-main. Kita nak kembali ke alam baqa, alam akhirat. Kita nak ke sana, dua je destinasi, syurga atau neraka. Tak ada pilihan, tak ada pilihan. Habis itu kita nak menghuni neraka. Siapa nak menghuni neraka kadang-kadang? Jadi kita sebenarnya ada pilihan ke tak ada pilihan? Kita sebenarnya ada pilihan ke tak ada pilihan? Tak ada pilihan. Kita hanya satu je, ke mana? Ke syurga. Kita kata kita nak ke syurga Allah, tapi bagaimana kita hidup dalam muka bumi ini? Apakah kita layak menghuni syurga Allah? Wasyamsi wa duha
وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Surah apa ni? Asy-Syams. Surah ini dimulakan dengan sumpah. Tuan-tuan, mana-mana ayat Quran yang dimulakan dengan sumpah, maka ayat itu sangat mustahil. Allah tidak sewenang-wenangnya bersumpah, malaikat apa yang Allah nak sampaikan kepada kita sangat penting. Macam kita lah, bila kita bersumpah, kita nak sampaikan sesuatu pada orang, kita bersumpah. Penting sampai kita bersumpah. Allah Ta'ala dalam Quran banyak ayat Allah nak bersumpah. Jadi bila kita baca, tengok ayat tu ayat sumpah, bukan main-main. Maka perhatikan dulu ayat tersebut, tengok baik-baik ayat tersebut, apa yang Allah Ta'ala nak beritahu kepada kita. Bukan main baca Quran. Jangan baca Quran baca majalah. Jangan baca Quran baca novel. Jangan baca Quran baca akhbar. Jangan baca Quran baca WhatsApp. Quran ni mukjizat. Dia tak sama dengan buku akademik. Dia tak sama dengan buku sains. Malanglah kita kalau kita ambil Quran dan kita iktiraf Quran macam kita baca majalah, macam kita baca surah akhbar. Malang betul kita, tak pandai menilai Al-Quran tu apa benda. Sebab tu bila kita diberi Al-Quran tu, jangan main-main. Quran ni jangan main-main. Dia kalam Allah. Bukan percakapan biasa. Quran ni bukan. Allah Ta'ala bersumpah, wa nafsi wa ma sawwa, demi jiwa yang aku ciptakan, semua jiwa-jiwa ini dengan sempurna. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kepada jiwa-jiwa ini jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, dan jalan ketakwaan. Setiap saat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap saat aku ilhamkan kepada kamu wahai manusia jalan kefasikan, jalan kemaksiatan, jalan dosa, jalan derhaka, ataupun jalan ketakwaan, jalan keridaan, jalan menuju syurga Allah. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang memilih jalan kebersihan, jalan ketakwaan, jalan menuju syurga Allah. Wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang memilih jalan kemaksiatan, jalan kedurhakaan, jalan dosa, jalan menuju neraka jahanam Allah. Maka fahamlah kita di dunia ini, kita yang memilih jalan ke syurga atau jalan ke neraka. Kita yang memilih. Jangan salahkan Allah, karena setiap saat Allah ilhamkan kepada kita kebaikan atau kemaksiatan. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu Quran baca faham isi itu.
Panas api dunia. Ni api dunia ni berbanding dengan api neraka. Panas api neraka 70 kali ganda api dunia. Api dunia pun kita tak tahan. Siapa merokok sini? Keluar lighter, bakar hidung 5 saat. Bukan 5 minit, bakar hidung 5 saat je. Keluar lighter, buka. 1, 2, 3. Boleh? 5 saat boleh? Pakai web dia. Tapi nak cerita ni api dunia tu. Tahan tak 5 saat? Tahan. 5 saat pun tak tahan. Setengah orang kena tak apa Ustaz, saya masuk neraka tak lama, 10 tahun aja. Ingat macam masuk neraka masa masuk jail. Buka surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Jadi disebut dalam Quran, satu hari di akhirat bersama ada 1000 tahun masa dunia tu. Sehari di sana 1000 tahun masa dunia. 10 tahun dia masa neraka. 10 tahun bukan masa dunia bang. 10 tahun masa. Sehari di sana 1000 tahun masa dunia. Lama ke sekejap? Amboi sedap mulut cakap tak lama masa neraka 10 tahun ni. 10 tahun bukan masa dunia bang. Oi. Sebab tu baca Quran nak tengok, kita tengok masa pun tak sama. Masa akhirat dengan masa dunia tak sama. Habis tu nak menghuni neraka. Bukan pilihan kita menghuni neraka jahanam. Jadi kita kena syurga. Nak masuk syurga berapa syarat tadi? 2, iaitu pengampunan dan kasih sayang Allah. Sekarang nak menghuni syurga tak dapat pengampunan bila tanya tak syarat asal taubat pun tak tahu. Habis tu macam mana dapat pengampunan? Dari lari pula tajuk dia. Dia tajuk taubat pula. Ini nak cerita bagaimana harta-harta haram tadi asalnya, kan? Sebab kita main-main dengan harta haram. Saya sebut tuan-tuan hadis sahih riwayat Imam Tabrani, sesuap harta haram. Sesuap berarti harta haram yang masuk ke mulut kita 40 hari doa tidak akan diangkat oleh Allah. Sesuap saja harta haram. Kita buat balik duit rasuah contoh, duit tipu, duit curi bagi anak bini makan. Lepas tu kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lepas tu dia fikir, kenapalah doa tak kabul. Nak kabul macam mana? Satu suap harta masuk 40 hari. Kita bukan satu suap, 3 pinggan. Itulah. Sebab tu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tabi'ul Ghafilin, aku datang menghadap Allah Ta'ala membawa 70 dosa, tapi dosa aku dengan Allah lebih baik daripada aku datang menghadap Allah Ta'ala membawa 1 dosa, tapi dosa itu dosa dengan manusia. Saya ulangi sekali lagi. Siapa sebut? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kata beliau, aku datang ke akhirat kelak membawa 70 dosa, tapi dosa aku dengan Allah lebih baik daripada aku datang menghadap Allah di akhirat membawa 1 dosa, tapi dosa itu dosa dengan manusia. Dahsyat dosa dengan manusia. Kita main-main di dosa dengan manusia. Tak masuk syurga kita dosa dengan manusia. Tak akan lepas. Apa dosa dengan manusia? Ada 3 jenis dosa dengan manusia. Pertama, dosa lidah. Ni dosa lidah.
mengumpat orang, mengutuk orang, memfitnah orang, mengaib orang, menjatuhkan orang, mencela orang. Ni lidah. Saya sebut malam ni dosa lidah tidak akan diangkat dengan istighfar. Pak dosa dengan manusia, saya sebut banyak kali kan? Saya ulang sekali lagi. Dosa lidah dosa dengan manusia, maka dosa dengan manusia tidak akan diangkat dengan istighfar. Ngumpat lah orang, fitnah lah orang, hina lah orang, aib lah orang, jatuhkan maruah lah. Main-main kita dengan dosa lidah. Kata Nabi SAW tentang dosa lidah, barang siapa yang berkata-kata, yang bercakap-cakap, yang berbicara, ma yatabayyanu fiha, dia ikut sedap mulut dia tak sedih, ikut sedap mulut, tak kata orang, tak kutuk orang, nak hina orang, ikut sedap mulut. Yazillu ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Dia akan dicampak ke neraka Jahannam, jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. Ni dosa lidah. Kita bercakap tak selidik, ikut sedap kita. Habis orang tu kena fitnah, habis orang tu kena umpat, habis orang tu kena hina, habis orang tu kena aib. Mulut kita yazilu bihi ila an-nar ab'ada mimma baina al-masyriq wal maghrib. Jadi dosa lidah. Yang kedua, dosa manusia, dosa apa? Dosa harta. Ni kita nak bincang, tak masuk tajuk lagi ni dosa harta. Macam mana dosa harta? Harta tipu, harta curi, harta riba, harta rasuah, harta khianat, hutang. Hutang tak bayar dah. Nabi sebut orang yang berhutang ni roh dia tergantung. Berhutang tak bayar, roh tergantung. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqda anhu. Rawahu Tirmidzi. Nabi sebut siapa yang berhutang dia mati, dia tak bayar, roh tergantung. Mu'allaqah ni kalau tengok tafsir para ahli hadis menunjukkan bahawa roh langit dah terima, roh bumi tak terima. Tak bayar hutang, tak bayar. Mu'allaqah juga ditafsirkan oleh para muhaddisin, roh dipenjarakan oleh Allah. Hutang tak bayar. Main-main dosa manusia. Sebab tu dalam harta pusaka, susunan harta si mati, mati mak, mati ayah, mati suami, mati isteri, kita waris yang hidup. Harta si mati tu macam mana kita nak urus? Hutang tu nombor berapa hutang? Hutang si mati tu. Kita mati je faraid. Faraid bukan nombor 1, faraid bukan nombor 2, faraid bukan nombor 3, faraid nombor 4. Tu susunan harta si mati. Salah kita susun harta si mati, salah kita urus harta si mati, salah kita agih harta si mati, kita akan makan harta haram, menghada si mati di alam masyarakat. Kita tak ngerti. Mati ke faraid. Menghada mak di alam barzakh, menghada ayah di alam barzakh. Main-main kita berharta, dosa harta. Yang ketiga dosa manusia, dosa apa? Dosa perbuatan. Kita sepak terajang orang, kita penampar orang, kita pukul orang, kita bully orang, kita cederakan orang, kita bunuh orang, kita sihir orang. Oh, banyaklah dosa manusia. Banyaklah. Main-main kita sihir orang. Berapa generasi kena sihir, orang angkat ke neraka Jahannam lah. Dia ingat dosa manusia ni macam mana.
Habis itu Ustaz, macam mana malam ni nak taubat, tak taubat. Tak tidurlah kami malam ni Ustaz. Siapa suruh jemput saya? Memang kalau saya kuliah, saya ceramah balik pergi banyak, tak dia nak tidur. Ni saya beritahu tuan-tuan, jenis-jenis harta yang Allah Ta'ala suruh siasat di akhirat. Nak jawab macam mana kita dengan harta-harta yang kita ada ni? Contoh, gaji-gaji kita. Betul tak gaji kita dapat betul-betul kita kerja 8 jam? Kadang-kadang kita tak kerja 8 jam pun. Tuan-tuan kerja tajam, kerja swasta. Tuan-tuan tahu lah, 8 jam tak kita kerja. Itu gaji tak berkat tu. Betul tak kita kerja 8 jam? Itu belum tipu klaim lagi. Macam tuan cakap. Ada seorang Allah, ada saya ceramah di Kuala Lumpur. Dia kata menangis dia pasal bab gaji. Dia kata saya Ustaz kerja kerjaan. Saya tamin, saya tak out. Saya tamin, saya tak out. Bila saya pergi kerja, saya tak buat apa. Saya tidur je Ustaz. Sekarang saya dah habis kerja-kerja, saya pencing. Maka pencing lagi Ustaz. Macam mana saya nak jawab dia? Orang buat kuliah tak mari. Orang buat majlis agama, majlis ilmu tak mari. Syarat nak jawab macam mana dia? Ni belum lagi kau gaji di bank mana? Contoh kau gaji di bank mana? Bank riba kan atau bank Islam? Boleh saya kau gaji di bank mana? Tak kau gaji di bank riba. Rekuk dari semayang ni. Tapi kau gaji kat mana bang? Bank riba Ustaz. Dosa riba yang paling ringan seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Paling ringan dosa riba. Al-riba thalathatun wa sab'una baba aysaruha mithlu ayyankiha rajul ummah. Riba ada 73 pintu dosa. Dan dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri. Main-main kita dengan dosa riba. Rumah bank riba, kereta bank riba, akaun gaji bank riba, kad kredit bank riba. Renew road tax. Ambil insurans dan takaful kereta. Saya nak tanya, kereta kita bila renew road tax, ambil insurans dan takaful, coverage, insurans. Saya ni Ustaz asalkan third party je Ustaz, murah-murah aja kita ambil. Bukan first party, bukan second party, bukan third party. Kita orang Islam wajib halal ada. Kereta bawa ke masjid, motosikal bawa ke masjid, coverage, insurans. Haram. Berzina dengan ibu sendiri. Coba harta. Belum tanya rumah lagi. Rumah beli dengan bank mana? Bank riba. Kereta bank riba. Kau gaji, kau pencik bank riba. Benar dah kata. Riba ada 4 jenis. Al-fadlu, al-nasi'ah, al-qurud, al-jahiliyah. Itu orang ngaji tak buat riba. Riba ada 4 jenis. Riba juga boleh berlaku bila kita main kutu. Hati-hati bila main kutu. Kerana main kutu sangat mudah kita akan terjebak dengan riba. Bukan tak boleh main kutu, hati-hati main kutu. Sebab kutu ada 4 jenis. Al-fadlu, al-kutu, riba, al-fadlu, al-nasi'ah, al-qurud, al-jahiliyah. Sekarang ni kutu di bawah kategori riba mana? Tak tahu. Itu paling mudah. Tukar duit. Ni riba tukar duit. Ini tak mengaji juga. Ni duit 50 tukar dengan duit RM1. Salah tukar duit, riba akan berlaku. Ni ringgit dengan ringgit. Tapi kita tak mengaji riba, kita ingat biasa je ringgit tukar dengan ringgit. No, kalau salah cara tukar ringgit dengan ringgit, maka riba akan berlaku. Tukar duit boleh berlaku riba. Tak tahu saya Ustaz. Tak tahu, tak mengaji. Kita tak tahu
riba tukar duit ni. Ringgit dengan ringgit ni boleh berlaku riba ni. Salah cara tukar je, riba akan berlaku. Macam mana boleh berlaku? Ini Nabi sebut al-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-sya'iri wal-tamru bil-tamri wal-milhu bil-milhi mislan bi-mislin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yadin fa-idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa syi'tum idha kana yadan bi-yadin. Rahul Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Hadis sahih. Bagaimana cara nak tukar duit? Tak ngaji kita. Tak ngaji. Berluasa riba. Zakat dosa riba yang paling ringan seperti berzina dengan ibu sendiri. Semua harta kedua berniaga. Macam mana kita berniaga barang-barang, kita berniaga keadaan, kita berniaga ramah, kita berniaga kadang-kadang buat sampingan dan beli barang-barang kat Lazar, dekat Shopee. Bukan semua barang-barang boleh dibeli secara online. Hati-hati beli barang secara online. Kalau ia barang ribawi, kita beli secara online, maka riba boleh berlaku. Bukan semua barang boleh kita beli melalui online. Jika ia barang ribawi, hati-hati barang-barang yang kita beli, kerana riba boleh berlaku. Saya ingat semua barang boleh beli online. Belum tentu. Nak tengok jenis barang. Tak ngaji kita, tak ngaji. Belum lagi berniaga macam-macam, goreng pisang dengan cokodoknya, dengan kuih raya, dengan tudung bawal. Saya pun tak tahu macam mana tudung tu boleh jadikan bawal. Tapi nak cerita ni, saya nak tanya tuan-tuan, sekarang ni kita berniaga modal duit tipu. Kita tipu adik-beradik hantar pusaka, kemudian kita buka kedai makan, kita buka restoran. Modal itu duit tipu. Apa jadi pada perniagaan kita? Boleh ambil tak keuntungan tu? Boleh difarai tak keuntungan tu bila kita mati? Sebab asas modalnya harta haram. Main-main kita. Saya ada seorang jemaah di Kajang. Saya ceramah. Dia tanya, Ustaz, sepupu saya, tak tahulah dia bukan sepupu, tapi dia kata sepupu dia. Sepupu saya menang toto, judi. Berapa dapat? 100,000. Daripada duit judi 100,000, sekarang dia buka kedai makan. Dua soalan saya nak tanya. Keuntungan kedai makan tu boleh tak diambil? Sebab asal duit tu duit haram, duit judi. Yang kedua, kalau dia mati, boleh tak difaraikan duit tersebut? Naklah nak jawab. Di dunia pun pernah nak jawab. Di akhirat main-main kita berharta haram. Semua harta berikutnya pelaporan. Macam-macam pelaporan kita masuk. Macam-macam pelaporan. Sekejap lagi saya tunjuk. Harta pusaka. Saya sebut tadi harta pusaka. Semua harta berikutnya hutang piutang. Saya sebut tadi, hutang ada dua jenis. Hutang Allah, hutang manusia. Hutang Allah ada 3 jenis. Hutang manusia ada 3 jenis. Jangan main-main dengan hutang. Pemberian kita dapat sikit aja beza dengan rasuah. Kita ada pangkat, ada kuasa, ada kedudukan. Kita menerima pemberian-pemberian itu. Dia sikit aja beza dengan rasuah. Sikit aja beza. Saya tak pakai rasuah. Saya terima je sebab saya lobby. Lobby itu rasuah tadi. Saya lobby. Saya dapat projek itu, saya lobby. Cara lobby itu dikira rasuah ke juga. Nafkah ni buat isi suami. Sibuk nak kahwin 2, sibuk nak kahwin 3. Yang satu pun tak larat dah. Nak menjawab ni suami gimana Masya, dia cukup tak nafkah bagi pada isteri no? Nafkah zahir dan berbatin. Anak kita ni Ustaz, saya nak kahwin 2 Ustaz, nak kahwin 3 Ustaz. Best apa? Yang satu ni pusingnya
bingit. Kahwin satu, kahwin dua, kahwin tiga, hukumnya sunnah. Kahwin kalau ada satu di hukumnya sunnah. Berlaku adil kepada isteri, hukumnya wajib. Kahwin dua, kahwin tiga itu sunnahnya. Tapi berlaku adil itu hukumnya yang wajib itu tak nampak, yang sunnah itu yang nampak. Senyum bagi kita. Satu kedua. Satu bagus. Ni pelaburan, macam-macam pelaburan kita. Melapor PEM, melapor koperasi, melapor tamu haji, melapor insyurans kampung, melapor unit gerak, melapor emas ni, melapor emas ni. Ramai kita sekarang ni menyimpan dan melapor emas. Saya nak beritahu, sekarang ni pelaburan terbaik, simpanan terbaik adalah emas. Jangan menyimpan dalam currency. Jangan menyimpan dalam wang kertas. Inflation sekarang sangat-sangat dasar. Inflasi sekarang menyebabkan nilai wang kertas jatuh merudum. Sebab itu jangan menyimpan dalam wang kertas. Jangan menyimpan dalam currency. Menyimpan dalam emas. Tak payah banyak lah. Cuma kita bagi malam ni. Saya minta beli sekilo seorang. Saya menyimpan dalam emas. Dah 7-8 tahun dah saya menyimpan emas. Saya tak menyimpan dalam currency. Sekarang emas saya ada 2 kilo. 2 kilo dah emas saya ada sekarang. Saya tak menyimpan dalam currency. Berdulu lagi. Saya pernah beli emas dulu 1 gram RM150. Saya sempat beli. Tuan-tuan tahu harga emas sekarang berapa 1 gram? RM280. Kalau kita ada duit 150 dulu, sekarang dekat tak nilai dia 150? Tapi kalau kita simpan emas dulu 150, sekarang 240. Itu menyimpan dalam emas. Dan kalau kita tengok bangsa tetangga kita tu, Cina, bangsa Cina dah lama tak menyimpan dalam currency. Cina dah lama menyimpan dalam emas. Kita orang Melayu je tak. Kalau kita nak tengok pelaburan, tengok Cina tau. Mereka melabur apa sekarang? Mereka tu sangat bijak dalam pelaburan. Tapi kita cari pelaburan patut syariah lah. Mereka melabur emas, kita melabur emas juga. Mungkin patut syariah, mereka mungkin tak patut. Kita carilah pelaburan macam patut syariah. Kat mana ustaz saya nak beli emas patut syariah? Dekat Yapi lah. Itu yang pergi datang ni. Dekat mana? Tak dengar. Dekat mana? Tuan-tuan boleh beli emas serendah RM5 di Yapi. Serendah RM5 menggunakan aplikasi dia. Sekejap lagi saya tunjuk apps. Download apps sama dia. Anywhere, any place, anytime. Tuan-tuan boleh beli emas di Yapi. Dan emas yang pergi kalau muslimat pula simpan emas, isi simpan emas 1 gram cukuplah 10 gram. Cukup 10 gram nak tukar jadi gelang, nak tukar jadi rantai. Bagi tahu Yapi akan design mengikut apa yang perempuan nak, jenis barang perhiasan tersebut. Itu menyimpan emas di Yapi. Daripada jongkok emas kita boleh tukar jadi perhiasan hanya di Oh, suka tak muslimat? Oh, suka. Tapi kalau payung emas, oh, tak suka. Satu dulu. Isteri tak ada patut. Patut senyum boleh patut. Tadi menyimpan emas. Kemudian kita melabur apa lagi? Equity melabur, KSP melabur dalam sedekah infak zakat, melabur MLM, melabur dalam forex, trading forex online. Ini pun saya tahu banyak badan penyelidikan, anggota penyelidikan main forex. Tadi saya sebut mana video tadi? Kebab. Tadi saya sebut ringgit dengan ringgit. Main forex, ringgit dengan dolar, ringgit dengan yen, ringgit dengan pound sterling, ringgit dengan rial, ringgit dengan yuan.
Berapakah syarat sah tukar duit ringgit dengan dolar? Berapakah syarat sah jual beli ringgit dengan rial? Tuan-tuan pergi Mekah, ringgit tukar dengan rial. Mengaji tak mengaji ni, kita tukar dengan pengurus mata wang tu, money changer. Money changer tu patut syariat atau tidak? Kita dah balik haji dah ni, tukar ringgit dengan rial. Habis dah beli barang-barang kat nak cucuk ni, mesti pergi Mekah tukar duit, betul tak? Sekarang ni money changer tu, ringgit dengan rial yang kita tukar duit tu, money changer tu, pengurus mata wang tu, patut syariat ke tidak? Tak tahu, tak mengaji. Banyak isu riba ni, dia tak tahu. Kita boleh pernah melabur Bitcoin, cryptocurrency, melabur segi cepat kaya. Tuan-tuan sebagai PDRF, tuan-tuan tahu lah segi cepat kaya berapa ramainya rakyat Malaysia tertipu dengan segi cepat kaya. Saya ceramah 21 tahun dah pasal bab harta ni. Tuan-tuan nak tanya pasal apa? Ini memang bidang saya. Tapi orang tak hiram sebab orang nak kaya je. Halal haram nak kaki. Baik tuan-tuan, sikit masa lagi saya pun nak balik Kuala Lumpur. Ni baru mukadimah ni, belum masuk isi lagi. Sekarang bila kita berinfak, tajuk nak tukar harta menjadi pahala. Okey, apakah yang pahala kekal abadi bila kita berinfak? Zakat kah? Niat sedekah kah? Niat wakaf kah? Niat derma kah? Niat infak kah? Niat pemberian kah? Niat hadiah kah? Niat hibah kah? Niat jariah kah? Niat diskam kah? Niat rebate kah? Niat bantuan kah? Ada satu jenis niat ada. Dalam banyak-banyak ni ada satu jenis niat aja Nabi suruh. Bila kita keluar harta, kita niat dengan niat tersebut, pahala kekal abadi ila yaumil qiyamah. Baik, bila kita berinfak, bertambah ke berkurang? Bila kita memberi, adik depan. Bila kita memberi, bertambah ke berkurang? Bertambah. Di mana mengaji matematik? Sebab matematik kita mengaji satu lapangan kosong. Macam mana boleh bertambah? Adik mengaji sekolah mana? Siapa nama cikgu matematik? Cikgu Jamilah. Okey, cikgu Jamilah kata 1 tolak 1 sama dengan. Tapi kawan kata 1 tolak 1 bertambah. Cikgu mana ni? Cikgu Jamil ke? Matematik kita 1 tolak 1 sama dengan. Sebab tu kita takut dengan memberi. Sebab kita rasa hilang, kita rasa kurang. Tapi matematik Allah tidak sama dengan matematik manusia. Pernah tak kita fikir matematik kita dengan matematik Allah? Ya, berbeza. Matematik kita 1 tolak 1 sama dengan kosong. Betul tak? Kalau anak kita balik sekolah beritahu, Mama, hari ni cikgu ajar matematik, pelik sikit cikgu ajar. 1 tolak 1 sama dengan 5. Kita mama boleh tahu. Siapa guru matematik ni? Dia pun sebut nama. Cikgu ni minum air kentung ke? Tapi nak ceritanya tidak sama. Matematik Allah 1 tolak 1 sama dengan 10. Surah Al-An'am ayat 160. Ja'a bil hasanah falahu 'ashru amsalha. فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Barang siapa yang membawa satu amal kebaikan, maka
baginya 10 kali ganda yang sama dengannya. Dan barang siapa yang membawa satu amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan kejahatan yang sama dengannya, sedangkan mereka tidak dianiaya. Ada ayat dalam Quran, satu tolak satu sama dengan. Jadi bila kita nak memberi RM1 ke RM50, barulah kita semakin kaya. Ni selalu bagi RM1. Dia tu lambatlah kaya tu. Formula dalam Quran, formula dalam Islam, the more you give, the more you get. Lagi banyak anda memberi, lagi banyak anda akan dapat. Kita faham, lagi sikit memberi, lagi banyak dapat. Tidak mungkin. Quran dia tak. Lagi banyak memberi, lagi banyak dapat. Ini 1 tolak 1 sama dengan 10. Paling sikit ya. Paling banyak 1 tolak 1 sama dengan 700. Surah Al-Baqarah ayat 200. Sebab tu kalau orang tanya saya, Ustaz kenapa saya susah? Ustaz kenapa saya sempit? Kenapa saya ada masalah kewangan? Kenapa saya ni banyak isu lah Ustaz? Gaji susah nak naik, bonus pun tak banyak. Saya akan tanya dia balik, berapa infak sebulan? Berapa sedekah sebulan? Berapa derma sebulan? Kedekut gitu. Susahlah kita. Formula dalam Islam tidak sama dengan formula dalam akal kita, tidak sama. Akal kita berkurangan memberi, tapi menamati Allah bertambah. Buka surah Talaq ayat ke-7. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha. Sayaj'al Allah ba'da usri yusra. Ajaib Quran, ajaib. Sebab dia mukjizat. Wa man qadira alaihi rizquhu, barang siapa yang sempit rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka berinfaklah, maka bersedekahlah, maka berdermalah. Lagi sempit, lagi suruh berinfak. Lagi sempit, lagi suruh bersedekah. Lagi susah, lagi suruh memberi. Pelik kan? Ya, Quran ni mukjizat. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Sayaj'al Allahu ba'da usri yusra. Selepas kamu berinfak, selepas kamu bersedekah, akan aku ganti kesusahanmu itu dengan kesenangan buatmu. Formula dalam Islam memberi, maka rezeki akan bertambah-tambah. Tapi formula kita lagi memberi, lagi tak ada. Jadi di dunia lagi harta yang kita infak, kita sedekah, dia bertambah-tambah. Hebat sudah. Tapi syaitan ada bisiklah kat telinga kita. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ini disebut surah Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan ada bisik, jangan kamu bersedekah, jangan kamu berinfak, nanti kamu miskin. Kita pun tengok syaitan. Betul. Quran semua dah. Sebab tu dia mesti kat telinga kita ni. Mula-mula dah bagi 50. Syaitan kata, RM1 tak ada kan?
Kita kata ada sini. Saya tak bisik lagi. Sini tak ada. Betul tak? Kita susah nak kaya. Quran kata memberi berifah sedekah kaya kita berpuluh-puluh ayat menceritakan berifah akan kaya. Satu ayat saja surah Al-Baqarah syaitan sebut jangan bagi kamu miskin, kita ikut syaitan. Allah Ta'ala sebut berpuluh-puluh kali dalam Quran akan kaya, syaitan kata sekali jangan bagi kamu miskin, kita ikut Allah kan ikut syaitan. Singgit ke 50? Allah Akbar. Kita nak berhentilah, panjang cerita ni, saya pun nak balik Kuala Lumpur. Kita suruh kita berhenti, kita tengok surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ. Suatu saya sebut perhati Quran. Tengok mesej Quran. Dalam ayat ni Allah cerita kita mohon ajal kita dilambatkan. Tuan-tuan buka tafsir, khususnya tafsir Jalalain tentang ayat ni. Allah Ta'ala cerita balik ketika mana kita nak mati, nyawa kita dulu di halqum sakratul maut, nyawa duduk kat situ. Kita masa tu sedang menghadapi sakratul maut, nyawa di halqum. Ayat ini menceritakan Allah Ta'ala buka hijab. Anak-anak kita yang bersama dengan kita masa kita sedang nazak tu tak nampak, kita aja nampak. Tengok tafsir ayat ni. Semata baca Quran, baca tafsir, baca Quran, baca tafsir. Ketika mana kita nak mati, dibuka hijab. Ketika mana hijab itu dibuka, kita dinampakkan satu jenis amal soleh berderu-deru pahala masuk dalam lubang kubur kita. Tidak putus-putus pahala tu. Kita masa tu tapi Allah Ta'ala buka hijab, kita aja nampak ada satu jenis amal soleh tidak putus-putus pahala masuk dalam lubang kubur kita, sehingga kita merayu kepada Allah, ya Rabb, laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Allah, jangan matikan aku lagi, wahai Allah, lambatkanlah ajalku, wahai Allah, jangan ambil lagi nyawaku. Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu tak nak mati? Kita jawab kepada Allah, fa'as-sadaqa, fa'as-sadaqa, fa'as-sadaqa. Aku nak bersedekah, aku nak berinfak, aku nak mendapat. Rupa-rupanya pahala yang masuk berderu-deru dalam lubang kubur kita itu pahala sedekah. Di dunia rezeki kita subur, di dunia kita akan kaya raya, di dunia harta kita bertambah berkah. Masuk lubang kubur, pahala berderu-deru mengiringi kita ke alam barzakh. Jadi hijrah yang kita nak bicara, harta kita menjadi sumber pahala buat kita dengan berinfak dan bersedekah, sehingga kita merayu kepada Allah, tak nak mati lagi. Nyawa duduk di sini, nyawa duduk di sini. Tapi Nabi sebut wala tumhil hatta
sedekahmu sehingga nyawamu sampai di halqum. Sebab bila nyawamu duduk di sini, semua harta sudah menjadi milik waris. Tak ada dah bahagian. Masa itulah barulah maka selagi nyawa masih ada, selagi masa masih ada, selagi ruang dan peluang masih ada, selagi hayat masih di kandung badan, jangan tinggal semuanya harta untuk anak-anak. Berinfak, bersedekah, ini bekalan kita. Kerana belum tentu anak akan bersedekah untuk kita. Betul atau tidak? Belum tentu anak akan berinfak untuk kita. Betul atau tidak? Belum tentu anak akan berderma untuk kita. Betul atau tidak? Gunakan masa kita, kerana ia memberi impak yang besar kepada kita semasa kita di atas. Hari ini kita buat di Yamping. Tuan-tuan semua PDRM selalu potong gaji dengan Yamping, dan banyak kita kerajaan potong gaji dengan Yamping. Tahun lepas kita berjaya kutip potongan gaji tuan-tuan hampir 42 juta. Infak yang tuan-tuan buat melalui potongan gaji, kita kutip seluruh kita kerajaan, polis, askar, cikgu, jururawat, doktor, bagi tahu, tukar mak bapak, tukarlah akaun anak-anak pada akaun emas. Saya semua anak-anak saya akaun emas. Dan kalau saya nak menyimpan bagi pihak anak pun, saya akan beli emas kepada anak, masuklah akaun anak. Saya tak menyimpan dalam keras. Termasuk anak-anak saya pun semua menyimpan dalam emas. Satu lagi, kita sebut pasal arwah Nur. Jangan pergi kepada arwah Nur lain pada Yamping. Sebab Yamping tu, tuan, kalau ada barang emas, kita perlukan cash, nak pakai duit, kadang-kadang terdesak, pergilah ke Yamping. Sebab kita charge 3 sen saja sehari. Tidak ada pajak gadai di Malaysia charge 3 sen sehari. Tidak ada, melainkan di... Tak dengar, melainkan di... Kenapa nak pergi pajak gadai Cahaya Nur Alif tu? Kita maklum daripada pasaran di luar. So sebagai penutupnya, insya-Allah malam ni ada yang potong gaji.